Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan bersedia untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Baiklah, berikut merupakan standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran yang cikgu tetapkan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, izinkan cikgu untuk menerangkan standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran yang cikgu tetapkan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan yang pertama ialah 2.2, iaitu membaca, memahami dan menakul bahan grafik dan bukan grafik. 3.1, asas menulis. Manakala standard pembelajaran pula ialah 2.2.1, iaitu membaca, memahami dan mengenal pasti kosakata, isi tersurat, isi tersirat, idea utama, idea sampingan dan idea keseluruhan. 3.1.1, menulis secara mekanis perkataan, ayat, perenggan, petikan. Oleh itu, objektif pembelajaran yang cikgu tetapkan ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca dan menyatakan 4 idea utama yang terdapat dalam teks aktiviti rekreasi yang sihat dan makan bersama dengan keluarga dengan baik. Kedua, menyenaraikan satu idea utama bagi 4 perenggan dengan tepat. Baiklah murid-murid, berdasarkan kepada standard pembelajaran dan objektif pembelajaran yang cikgu tetapkan, jadi pada hari ini cikgu fokuskan kepada idea utama dan idea sampingan. Apakah itu idea utama dan idea sampingan? Idea utama ialah sesuatu perkara yang penting dalam sebuah ayat atau karangan. Manakala idea sampingan pula ialah sesuatu idea yang perlu ditambah pada idea utama bagi melengkapkan dan menyedapkan ayat. Jadi, cikgu simpulkan di sini, idea utama ialah perkara yang menjadi tonggak kepada penulisan ayat atau karangan. Manakala idea sampingan dia lebih kepada untuk membantu menguatkan lagi idea utama. Dia boleh jadi contoh, boleh jadi ayat tambahan. Okey, itu ialah idea sampingan. Baiklah, sekarang cikgu mahu kamu membuka buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu muka surat 58. Cikgu mahu kamu mendengar cikgu membaca dan cuba fahami teks yang bertajuk aktiviti rekreasi yang sihat. Memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Aktiviti ini boleh dijalankan pada waktu petang. Aktiviti memancing dapat merehatkan minda, fikiran akan tenang
apabila melihat keindahan sungai, tasik atau laut ketika memancing. Banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Misalnya, pergerakan ketika menaikkan ikan yang memakan umpan pada mata kail. Pergerakan tersebut dapat menguatkan otot-otot badan. Aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Aktiviti ini dapat menenangkan fikiran dan menjadikan badan kita sihat. Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan cara-cara untuk mendapatkan idea utama berdasarkan perenggan 1, perenggan 2, perenggan ketiga dan perenggan keempat. Perenggan pertama. Memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Aktiviti ini boleh dijalankan pada waktu petang. Baiklah, berdasarkan kepada perenggan pertama tadi, macam mana cara kita nak mendapatkan idea utama? Tips untuk mendapatkan ataupun mengenal pasti idea utama, selalunya idea utama berada pada permulaan ayat sesuatu perenggan. Okay, jadi di sini kita tengok idea utama untuk perenggan pertama ialah memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Jadi, cikgu mahu kamu untuk menggariskan ayat ini kerana ayat ini merupakan idea utama bagi perenggan pertama. Okay, jadi, bila kita dah dapat idea utama, macam mana kita nak cari idea sampingan? Macam cikgu kata tadi, idea sampingan dia ialah untuk mendukung idea utama, sama ada ayat ataupun contoh. Jadi bila dia kata aktiviti rekreasi yang sihat, okey, dia kata jadi apa dia punya idea sampingan? Idea sampingan ialah dia boleh dijalankan pada waktu petang. Okey, jadi ini ialah idea sampingan. Baiklah, sekarang kita lihat kepada perenggan kedua. Aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Fikiran akan tenang apabila melihat keindahan sungai, tasik atau laut ketika memancing. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan idea utama? Seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, kebiasaannya idea utama berada pada permulaan ayat bagi perenggan kedua. Jadi apa permulaan ayatnya? Permulaan ayatnya ialah aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Cikgu mahu kamu untuk menggariskan ayat aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Oleh itu, idea utama bagi perenggan kedua ialah aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Setelah kita mengenal pasti idea utama, sekarang kita akan mengenal pasti idea sampingan. Idea sampingan ialah fikiran akan tenang. Itu ialah idea sampingan bagi idea utama perenggan kedua. Idea sampingan berfungsi untuk menyokong atau memberikan sokongan kepada idea utama. Baiklah, sekarang kita lihat pula pada perenggan yang ketiga.
Banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Misalnya, pergerakan semasa menaikkan ikan yang memakan umpan pada mata kail. Pergerakan tersebut dapat menguatkan otot-otot badan. Jadi, untuk mendapatkan ataupun mengenal pasti idea utama, kita menggunakan tips yang cikgu beri tadi, iaitu idea utama berada pada ayat pertama perenggan, iaitu banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Okey, jadi kamu gariskan ayat tersebut. Idea utama bagi perenggan ketiga ialah banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Manakala idea sampingan bagi perenggan ketiga ialah pergerakan semasa menaikkan ikan yang memakan umpan pada mata kail. Itu ialah idea sampingan. Perenggan yang seterusnya iaitu perenggan keempat. Aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Aktiviti ini dapat menenangkan fikiran dan menjadikan badan kita sihat. Jadi, untuk mengenal pasti idea utama, kita kena pasti apakah ayat pertama pada perenggan ini. Jadi, ayat pertamanya ialah aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Jadi, cikgu mahu kamu gariskan ayat ini. Jadi, idea utama bagi perenggan keempat ialah aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Idea sampingan pula ialah menenangkan fikiran dan menjadikan badan kita sihat. Cikgu harap kamu dapat memahami penerangan ringkas yang cikgu berikan. Baiklah, sekarang cikgu mahu kamu membuka buku aktiviti BM jilid 1 muka surat 58 dan 59. Untuk aktiviti yang pertama, di muka surat 58, cikgu mahu kamu lengkapkan idea utama yang cikgu terangkan sebentar tadi di tempat yang telah disediakan. Kemudian, kamu lengkapkan aktiviti di muka surat 59. Aktiviti ini kamu boleh laksanakan berdasarkan tips yang cikgu berikan sebentar tadi untuk mengenal pasti idea utama. Setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap penerangan cikgu dapat membantu kamu sedikit sebanyak untuk melaksanakan aktiviti di muka surat 58 dan 59. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.